fasa pertama dalam model Azure iaitu analisis. Ciri-ciri umum seperti sasaran murid yang telah kami pilih ialah murid tahun 2. Kemudian tahap murid pula berada pada tahap lemah. Hal ini dapat dilihat menerusi ujian pra di mana murid hanya dapat menjawab 1 hingga 2 soalan sahaja dengan betul. Kemudian bilangan murid yang terlibat pula ialah 30 orang. Mereka ini berumur 8 tahun dan lokasi sekolah pula berada di bandar. Hal ini memudahkan mereka untuk mengakses internet bagi melayari laman web kami ini. Dari segi pengetahuan sedia ada pula, murid-murid ini pernah menggunakan garisan-garisan ini secara rawak sahaja dalam lukisan. Maknanya mereka hanya menconteng secara rawak sahaja tanpa mengetahui dengan lebih khusus apa itu garisan selari, garisan melingkar dan sebagainya. Okey, dalam aspek gaya pembelajaran pula, menurut model gaya pembelajaran VAK yang diasaskan oleh Ferner, Keller, Orton, Gillingham, Stillman dan Montessori 1920, terdapat 50% yang mempunyai gaya pembelajaran visual, kemudian 40% auditory dan selebihnya itu 10% ialah kinestetik. Justru itu kami telah memasukkan unsur visual seperti animasi Ejen Ali dan juga gambar-gambar yang bersesuaian bagi menambahkan kefahaman murid. Serta auditory pula dapat dilihat dari segi video-video yang telah dimasukkan. Manakala bagi kinestetik pula dapat dilihat menerusi aktiviti-aktiviti pengukuhan yang telah dimasukkan. Kemudian bagi fasa kedua iaitu objektif. Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menjelaskan dan melukis jenis garisan dengan betul dari segi kognitif. Manakala dari segi psikomotor pula, murid dapat melukis jenis-jenis garisan dengan baik mengikut step-step yang telah disediakan. Kemudian murid juga dapat menggunakan pelbagai media untuk melukis jenis-jenis garisan tersebut. Dalam laman web kami, objektif-objektif ini telah dinyatakan melalui persoalan-persoalan yang diajukan kepada murid, iaitu untuk mengajak murid berfikir sebelum mereka memulakan sesi pembelajaran. Okay, antara soalan yang telah diberikan ialah, bolehkah anda lihat pelbagai jenis garisan yang dilukis pada sayur-sayuran tersebut? Apa itu yang dimaksudkan dengan garisan selari? Berapa banyak jenis garisan selari yang ada? Mengapa jenis garisan tersebut berbeza-beza? Bagaimana untuk menghasilkan garisan selari ini? Dan apakah alat dan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi menghasilkan garisan-garisan tersebut? Dengan ini, mereka dapat membuat persediaan awal sebelum melayari laman web tersebut. Kemudian kita fasa select method, media and resource, iaitu memilih kaedah, media dan juga bahan. Okey, kaedah pengajaran pembelajaran yang kami gunakan ialah ada 3, iaitu kaedah penerokaan di mana murid perlu meneroka daripada skrin yang pertama, skrin laman utama hinggalah ke akhir, di mana murid perlu menonton setiap video dan juga menjawab setiap kuis yang disediakan. Kemudian main peranan di mana murid ni akan berperanan untuk membantu Ejen Ali, iaitu watak di dalam laman web tersebut, menyelesaikan misi-misi yang terdapat dalam laman web. Kemudian berasaskan permainan di mana di dalam laman web ini terdapatnya kuis berbentuk permainan dan permainan interaktif yang dapat menarik minat murid tahun 2. Kemudian media yang digunakan ada 3, iaitu video, teks dan gambar. Kemudian bahan sumber pembelajaran. Ia ini merujuk kepada isi pembelajaran yang menjadi fokus pada topik yang ingin diajar. Ia ada 3, iaitu media 2 dimensi di mana gambar-gambar jenis garisan dan kuis. Ada beberapa kuis di dalam laman web tersebut dan juga kandungan isi-isi di dalam buku teks murid tahun 2. Okey, ini merupakan gambar jenis garisan yang terdapat di dalam laman web. Kemudian kuis interaktif dan ini merupakan intipati yang berada di dalam buku teks yang kami selitkan di dalam laman web kumpulan kami. Okey, media, kepentingannya ialah dia perlu sesuai dan sepadan dengan murid tahun 2 dan juga sesuai dengan standard kurikulum sekolah, menepati kepada objektif pembelajaran kurikulum sekolah. Kemudian menggunakan perkataan sesuai dengan murid tahun 2 di mana perkataan tersebut mestilah ringkas, padat dan jelas. Dan pembelajaran berasaskan laman web ini dia membolehkan murid ini belajar melalui teks, gambar dan juga video, bukan semata-mata
dengan penerangan daripada guru. Okey, kemudian fasa seterusnya utilize media and materials, di mana ia menggunakan media dan bahan. Laman web kumpulan kami menggunakan media dua dimensi iaitu gambar jenis garisan. Gambar ini digunakan dalam set interaksi bagi menarik minat murid untuk belajar tentang jenis garisan tersebut. Okey, kemudian media ini dia dipamerkan pada skrin jenis garisan dalam laman web. Kemudian tayangan video terdapat di dalam laman web dan digunakan semasa langkah 1 iaitu di laman utama bagi membantu murid memahami gambaran awal jenis garisan. Kemudian terdapat juga kuis interaktif iaitu terdapatnya kuis word wall dan ujian pra dan ujian pasca digunakan bagi tujuan pengukuhan pada akhir pembelajaran. Ia ada 5 prinsip bagi menggunakan media. Okey, yang pertama, mengkaji, menyemak dan juga tonton bahan yang telah dipilih ni sebelum menggunakannya semasa pembelajaran. Okey, kena bagi memastikan bahan yang kita pilih itu, bahan yang guru pilih sesuai dengan kumpulan murid tahun 2 dan juga sesuai dengan objektif pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian menyemak bahan sebelum berkongsi dengan murid. Contohnya video, melihat sama ada video adalah sesuai ataupun tidak dan juga boleh dipasang ataupun tidak semasa pembelajaran, kuis dan juga gambar. Kemudian prinsip yang kedua, sediakan bahan untuk penggunaan pembelajaran. Okey, dapat mengumpulkan dan sediakan semua kelengkapan yang perlu bagi kegunaan guru dan juga murid. Bahan penyampaian kuis dan media ni adalah dilakukan pada laman web yang sama bagi memudahkan murid untuk mengakses pada satu-satu masa. Okey, yang ketiga, sediakan persekitaran yang sesuai untuk penggunaan. Mana guru perlu memastikan bahan dan media berada di dalam keadaan yang baik dan boleh digunakan sepanjang pembelajaran berlangsung. Kemudian, sesiapa yang memiliki akaun Google ni boleh mengakses dan dia dapat menggunakan aplikasi laman web tersebut. Dia membolehkan semua orang yang memiliki akaun Google untuk mengakses laman web dan juga belajar di dalam laman web itu. Okey, yang keempat, sediakan murid untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. Okey, guru ni perlu memberitahu murid akan objektif pembelajaran dan serta kepentingan mempelajarinya dan mengikut sukatan pelajaran murid tahun 2. Okey, kemudian guru membimbing murid ni untuk mengakses laman web daripada bermula ke laman utama sehinggalah ke laman terakhir iaitu uji minda. Okey, seterusnya yang terakhir, prinsip kelima, sediakan pengalaman pembelajaran bagi murid. Murid ni dikehendaki untuk meneroka ke setiap misi laman web tersebut sehinggalah ke misi terakhir. Okey, guru ni sentiasa bersedia untuk meramal masalah yang mungkin akan berlaku sepanjang pembelajaran yang berlangsung. Contohnya, murid mempunyai masalah untuk mengakses, mempunyai masalah untuk faham satu perkara, maka guru akan membimbingnya dan menyelesaikan masalah tersebut. Bagi langkah mendorong penglibatan pelajar, pada set induksi, murid telah terlibat secara aktif, iaitu strategi berpusatkan murid telah digunakan, iaitu dengan menayangkan video berdurasi 3 minit yang bertajuk Kami Suka Sayur. Pada set induksi ini, ianya bertujuan untuk membuka minda kepada murid tentang topik yang akan mereka pelajari. Kemudiannya, pada langkah 1, strategi berpusatkan bahan dan murid telah digunakan, iaitu saya telah membina permainan interaktif dengan menggunakan aplikasi Word Wall. Permainan interaktif ini bertujuan untuk menarik minat murid bagi menggunakan laman web yang dibina sebagai salah satu media pengajaran dan pembelajaran. Kemudiannya ialah pada langkah 2, strategi pemusatan murid dan bahan telah digunakan, iaitu dengan memasukkan penerangan ringkas mengenai topik yang diajarkan berserta dengan gambar. Hal ini kerana laman web yang dibina adalah menyasarkan kepada murid-murid tahun 2 yang tidak mempunyai pengetahuan langsung ataupun mempunyai penguasaan yang lemah mengenai topik garisan yang akan diajarkan. Dengan menggunakan penerangan
penerangan ringkas ini tetapi padat, maka murid akan mempunyai serba sedikit pengetahuan mengenai topik garisan yang akan diajarkan dengan lebih mendalam pada langkah-langkah yang seterusnya. Kemudiannya ialah pada langkah 3, iaitu dengan menggunakan strategi pemusatan murid, bahan dan guru. Pada langkah ketiga ini, penayangan video pengajaran guru melalui media YouTube. Ini adalah bagi mengukuhkan lagi serta meningkatkan kefahaman murid terhadap penerangan ringkas yang telah diberikan pada langkah 2 tadi. Pada langkah keempat pula, pemusatan murid dan bahan. Murid telah ditunjukkan dengan gambar, bahan dan alatan bagi melukis garisan. Hal ini kerana setelah murid mempelajari mengenai asas-asas garisan serta jenis-jenis garisan selari yang ada, kemudiannya murid diperkenalkan pula dengan alat dan bahan bagi melukis garisan. Hal ini bagi mendedahkan kepada murid secara berperingkat-peringkat, iaitu pertama dengan memberikan pengetahuan tentang asas garisan, kemudiannya ialah dengan memperkenalkan alat dan bahan yang boleh digunakan kepada murid untuk menghasilkan garisan. Seterusnya, pada langkah yang kelima, telah menggunakan strategi berpusatkan murid dan bahan, iaitu dengan murid ditunjukkan langkah demi langkah bagi melukis garisan melalui gambar. Pada langkah keenam pula, pemusatan murid, guru dan bahan. Pada langkah ini, murid akan dibimbing untuk menghasilkan garisan melalui video pengajaran guru yang ditonton menerusi YouTube. Oleh kerana murid yang menggunakan laman web ini adalah murid tahun 2, maka bimbingan secara dalam video ini adalah perlu bagi membolehkan murid dapat menghasilkan garisan dengan menggunakan teknik yang betul. Ini juga bagi menepati serta mencapai objektif yang telah ditetapkan pada awal laman web ini. Akhir sekali, sebagai penutup, strategi pemusatan murid dan bahan telah digunakan, iaitu murid diuji dengan permainan interaktif bagi menguji minda serta kefahaman mereka akan topik yang diajarkan. Permainan interaktif ini juga telah dibina dengan menggunakan aplikasi WordWall. Pada langkah nilai dan semak, nilai pencapaian murid. Murid dinilai dengan ujian pra yang telah disediakan oleh guru pada awal laman web, iaitu sebelum proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan laman web bermula. Hal ini bagi mengukur tahap penguasaan murid. Setelah itu, murid dinilai pula dengan ujian pasca pada akhir laman web. Hal ini bagi mengukur tahap kefahaman serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang diperoleh hasil daripada laman web yang dibina, sama ada ianya adalah sesuai dan berkesan untuk dijadikan sebagai media pengajaran bagi murid tahun 2 ataupun tidak. Setelah itu, guru perlulah membandingkan markah ujian pra dengan ujian pasca untuk memastikan objektif laman web serta proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan menggunakan laman web tersebut telah mencapai objektif yang telah ditetapkan ataupun tidak. Berdasarkan data yang diperoleh hasil daripada langkah nilai dan semak ini, guru perlulah menyemak semula penggunaan bahan dan media yang digunakan bagi mengetahui sama adakah ianya sesuai dengan keupayaan murid tahun 2 dan adakah ianya berkesan untuk dijadikan sebagai media pengajaran guru di dalam kelas.